Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan buat dua uji kaji, iaitu mari menguji sifat bahan, menyerap air dan kalis air, terapung atau tenggelam. Bersama Cikgu Siti. Okey, aktiviti yang pertama, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 145. Mari kita menentukan sifat bahan yang dapat menyerap air atau yang tidak boleh menyerap air. Alatan dan bahan yang diperlukan untuk membuat aktiviti ini ialah straw, jam randik untuk mengukur masa lah. Kalau tak ada jam randik, jam biasa pun boleh. Balon, tisu dapur, batu, kain kapas, plastik, tali kulit, polistirena, sisip kaca dan air. Okey. Apakah langkah-langkahnya? Okey, yang pertama, titiskan air dengan menggunakan straw ke atas semua objek yang diuji satu persatu. Perhatikan air yang dititis ke atas objek yang diuji selepas 2 minit. Rekodkan pemerhatian yang diperolehi. Jadi, kita akan buat satu persatu dengan menggunakan semua objek yang disenaraikan tadi. Okey, kemudian pemerhatian diperolehi pada objek tersebut. Apa yang kita dapat perhatikan pada objek tersebut? Adakah ada titisan air atau tiada titisan air? Okey, apabila dititiskan ke atas balon, didapati ada titisan air. Kaca, titisan air pun ada. Batu, ada titisan air. Polistirena, ada titisan air. Getah, ada kulit, ada titisan air. Dan plastik, ada titisan air. Untuk kain, tiada titisan air. Dan tisu juga tiada titisan air. Okey, maksud mana kita titiskan air, air itu hilang. Okey. Influence, balon, batu, plastik, polistirena dan sisip kaca ada titisan air kerana tidak menyerap air atau kita kenalinya sebagai kalis air. Tisu dapur dan kain kapas tiada titisan air kerana menyerap air. Jadi air yang tiada tu telah diserap oleh objek tersebut. Soalan yang perlu dijawab, apakah pemerhatian kamu dalam aktiviti ini? Bila kita buat aktiviti ini, jadi kita dapati tisu dapur dan kain kapas tiada titisan air. Manakala plastik, batu, tali kulit, balon dan polistirena ada titisan air. Itu adalah pemerhatian yang diperolehi. Nyatakan sifat bahan yang diuji dalam aktiviti ini. Sifat bahannya ialah menyerap air dan kalis air. Bagaimanakah kamu mengenal pasti sifat bahan berdasarkan aktiviti ini? Jadi kita kena pasti bahan yang menyerap air ialah air yang diserap oleh bahan tersebut. Manakala bahan kalis air, air tidak akan kekal ada pada bahan tersebut. Jadi air ada di permukaan objek tersebut. Jadi secara kesimpulannya, bahan menyerap air ialah air yang diserap oleh bahan yang menyerap air apabila air dititiskan ke atasnya. Jadi objek itu menyerap air, jadi air tidak ada di objek tersebut. Bahan kalis air pula ialah air akan kekal ada pada bahan kalis air apabila air dititiskan ke atasnya. Jadi air tetap ada di atas permukaan objek tersebut. Itulah maksud bahan menyerap air dan bahan kalis air. Okey, jadi setiap bahan menyerap air dan kalis air banyak kegunaannya. Nanti kita akan buat kuis untuk menyenaraikan apa kelebihan menyerap air dan apa kelebihan kalis air. Okey. Untuk aktiviti yang kedua, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 146. Aktiviti ini untuk menentukan sifat bahan yang dapat terapung atau tenggelam. Okey. Alatan yang diperlukan untuk membuat aktiviti terapung dan tenggelam ialah jam randik, batu, pembaris plastik, kunci, balon, batang aiskrim, straw, kain kapas, tali kulit, gelas kaca dan pensel. Okey, apa langkah-langkahnya? Yang pertama, isikan air ke dalam bekas plastik sehingga separuh penuh. Okey, bekas ni tak semestinya bekas bulat pun boleh, 4 segi pun boleh. Jadi isikan air separuh penuh. Masukkan semua objek yang diuji ke dalam bekas plastik dan mulakan jam randik. Jadi kita tengok, kita start jam, tengok bagaimana
objek tadi terapung atau tenggelam. Selepas seminit, perhatikan kedudukan objek yang diuji sama ada berada di atas atau di bawah permukaan air. Jadi kita akan perhatikan. Ya, jadi objek-objek yang kita masukkan tadi, kita akan dapati bahawa straw, balon, pensel, batang aiskrim akan berada di atas permukaan air. Ini kita namakannya timbul. Kemudian pembaris plastik, tali kulit, kunci, gelas, batu, ini akan berada di bawah permukaan air. Jadi kita namakannya tenggelam. Okey, jadi yang berada di atas permukaan air timbul, yang berada di bawah permukaan air tenggelam. Okey, kenapa objek-objek ini timbul? Kenapa objek-objek ini tenggelam? Okey, soalannya. Apakah pemakaian yang kamu dapat daripada aktiviti ini? Jadi kita boleh katakan balon, batang aiskrim, straw dan pensel berada di atas permukaan air, manakala pembaris plastik, batu, gelas kaca, kain kapas dan tali kulit berada di bawah permukaan air. Itu adalah pemakaiannya. Nyatakan sifat bahan yang diuji dalam aktiviti ini. Sifat bahan yang diuji adalah bahan yang dapat terapung dan tenggelam. Kita nak kenal pasti bahan mana yang terapung dan bahan mana yang tenggelam. Objek diuji manakah boleh terapung di atas air? Jadi objek yang boleh terapung di atas air adalah balon, batang aiskrim, straw dan pensel. Yang boleh terapung di atas air. Okey, jadi mengapakah setengah objek boleh timbul dan setengah objek boleh tenggelam? Okey, ini kita kena kaitkan dengan topik tahun 3 yang lalu. Kamu dah belajar tentang ketumpatan. Okey, jadi objek yang boleh timbul kerana ia kurang tumpat daripada air. Objek yang tenggelam pula kerana ia lebih tumpat daripada air. Ini kita ingat balik semula topik tahun 3 yang lalu. Okey, ketumpatan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Kita boleh jalan ke aktiviti yang lain pada minggu yang seterusnya. So, ada 4 sifat lagi yang perlu kita uji. Jadi, kita buat 2 untuk 1 minggu, 2 dahulu. Okey, itu saja. Jangan lupa follow YouTube Cikgu. Klik dan subscribe YouTube Cikgu. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.